Okay, jadi saya mulakanlah sebagai moderator pada pagi ini. So terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir pada kursus kita secara online pagi ini. So, saya beritahu ada yang tak dapat masuk lagi. So nanti lepas ni mungkin saya akan cek balik. Okay. Sekarang partisipan ada lebih kurang dalam 150 lebih. Okay. Jadi so session kita pada kali ini lah yang kami buat unit training dan UFPF Politeknik Koma mengadakan kursus online workshop berseries. Okay. So kita ada 9 series kesemuanya. Okay. Semuanya free live session workshop. Setiap schedule kita bermula 10 pagi sehingga 12 hari. Okay. So kita minggu ni ada 2 hari dan esok. Lepas tu minggu depan kita tak ada. So kita akan terusnya bersama pada satu ini. So semua ada series. Okay. So di akhir kursus nanti kita ada link QR code untuk pendaftaran kehadiran. Ada 2 link QR code nanti. Yang pertama untuk pesyarah politeknik. Okay. Ada yang compulsory dan yang lainnya. Dan satu lagi QR code untuk peserta daripada politeknik dan ada institution. Okay. So lepas ni boleh join lah kalau semua peserta join ke 9 kursus ni. So Politeknik Koma, especially daripada UFPL akan memberikan sijil untuk 9 series tersebut. Okay. Okay, jadi pada sesi hari ini adalah web conferencing system design for online learning, Big Blue Button. Okay, Big Blue Button ni kita adalah plugin dalam CDOS. So nanti kita Encik Fauzi akan tunjukkan sekali macam mana setting CDOS dan bagaimana Big Blue Button berfungsi. Okay, so biasa kita guna team. So lepas ni kalau rasa penggunaan CDOS dan combine dengan Big Blue Button ni mungkin boleh gunakan. Okay, untuk esok kita ada Microsoft Teams Introductory Workshop. Okay. Okay, sekejap ya. Terus saya kena share dulu. Okay. So untuk minggu ni kita ada 2. Yang pertama engage Big Blue Button, yang kedua adalah Microsoft Teams Introductory. Besok adalah daripada Puan Norizawati dan moderator adalah Encik Fauzi. Okay. Sebelum kita mulakan kita punya workshop, kita ada beberapa guideline lah. Okay. Okay, sekejap saya share balik. Okay, guideline yang pertama, pastikan mic anda berada dalam keadaan mute ketika sesi berlangsung. Okay, so boleh mutekan mic okay, dalam sesi berlangsung. Okay, so nanti kita ada untuk pertanyaan nanti di ujung sesi khusus kita ada sesi Q&A. Okay, so please mute mic masing-masing. Mungkin tak pasti mic tu tak off, so boleh tengok balik, pastikan mute. Okay. Okay, yang kedua sesi ni adalah lepas ni akan kita share lah video yang sesi kita ni. Okay, yang kedua gunakan chat di sebelah kanan. So saya diberitahu kita chat tu tak penting, nanti kita chat balik. Okay, so semasa sesi langsung ni kalau boleh Q&A nanti kita tunggu pada hujung sesi nanti. Okay, yang keempat adalah boleh jangan sharing screen sharing. Okay, macam tadi ada yang berlaku screen sharing, so dia tak boleh control. So masing-masing boleh share. Jadi slide ramah akan bertukar. Okay, so do not use the screen sharing masa sesi berlangsung. Dan yang kelima adalah akan diberikan ikut kehadiran khusus pada kali ini. Seperti yang beritahu, kita ada 9 series. Dan kalau kita join ke 9 series kesemuanya, dan PU akan beri sijil kehadiran. Okay, untuk kehadiran UFPL Politeknik UFPL Politeknik Koma akan memberi data kehadiran
untuk dikatakan di Politeknik Kuching. Okey, so itu saja untuk guideline pada hari ini. So ini adalah QR code, kita akan beri nanti semula pada di hujung khusus. Okey. Cik Bozi, boleh sambung, kita boleh mulakan sesi khusus kita pada pagi ini. Cik Bozi. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Boleh dengar? Boleh dengar? Boleh dengar? Ada bunyi bising ah? Dengar tapi tak clear, noise banyak. Banyak noise. Betul. Okey, saya rasa ada yang tak tutup mic ni. Tak clear, tak clear. Mohon mute dulu mohon mute dulu. Dan kini Naimah binti Ismail, mohon mute mic. Cik Shani Gafur, Nur Dirajat Anwar, sila mute mic ya. Cik Shani. Okey. So dah clear, so Cik Bozi boleh. Okey, Cik Bozi boleh mulakan sesi kita. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Hari ini kita akan sentuh, sebenarnya saya nak sharing sajalah, bukan mungkin tuan-tuan di pihak tuan-tuan lebih pernah melalui perkara web conference ni. So kita share lah, lebih kurang sharing. Title kita adalah Web Conferencing System Design for Online Learning. So siapa ni kita pernah dengar Zoom ke kan? Juga Team. So hari ni kita sentuh pula berkaitan dengan Big Blue Button. Okay. Short form dia panggil BBB lah. BB. Di logo BB Big Blue Button. Okay. Big Blue Button. So sebenarnya Big Blue Button ni dia bukan saja boleh share, boleh plug in lah. Dia juga boleh di luar, boleh jadi app lah. So apa this synchronous web conferencing tool that allow instructor to host live online presentation, seminar, office hour, or others meeting from within LMS. LMS means kalau di Politeknik kita guna CDOS lah. So kita tak perlu plug in yang baru, so dah disediakan, so kita guna saja. Okay, cuma ada sedikit maybe ada kekurangan tertentu, maybe kita boleh maklum kepada admin lah. Boleh ya? Saya teruskan dengan next slide. So ringkasan pada tadi ialah ia adalah open source web collaboration software. So sama juga dengan perisian conference yang lain, dia juga boleh menggunakan pakai audio video, okay, text chat, whiteboard and recording lah. Okay, so dia design for online learning. What you will learn in this course? Today lah, today conference, today webinar lah, kita anggapkan sebagai webinar. What you will learn in this course? So kita tengok apa yang kita akan nampak nanti. Tools made for teacher, sharing your audio, slide, chat, video and desktop with student or participant lah, participant. Okay, built-in pooling, okay, pooling make it easy, engage student, and recording lah. Tadi kita dah sebut recording. So boleh digunakan kemudian. So we have live whiteboard for presenter and group. Okay, ini sedikit view overview berkaitan dengan chat. So apa yang boleh ada yang digunakan pakai oleh BBB ni, Big Blue Button. So we have chat, webcam, audio, emoji. Berbeza dengan Team, mungkin Zoom dia ada breakout room. Okay, maybe dia tak ada lah yang misalnya assignment tu tak ada, dia ada pooling. Pooling macam
team, kita ada dekat chat team dia tu. Okay. Screen sharing. So kita boleh guna apa sajalah sebab we have share screen. So whiteboard, multi user whiteboard. Nanti kita akan lihat macam mana kata multi user whiteboard tu. Okay. Any question? So you boleh tinggalkan dekat ruangan chat. Ruangan chat. So ada nak tanya boleh lah terus. And then mute kembali. So satu lagi yang bagusnya ialah everyone can share webcam. Cuma di sini ada but. Ada but. BUT but. Okay, but means recommendation lah, recommendation. So kalau dah terlampau banyak mungkin dari segi browser, and then mungkin dari segi webcam tu sendiri, and then bandwidth lah, bandwidth. So mungkin ada yang menggunakan wireless, so dia lebih kepada, so bandwidth dia agak tinggi lah. Okay, bandwidth dia agak tinggi. So ini overview lah apa yang kita akan nampak nanti dalam Big Blue Button. So kalau lihat di sini so kita ada, bila dia masuk sini kita boleh guna dua lah. So Big Blue Button ni dia akan masuk tab yang baru. Okay, dia akan ada tab yang baru. So dia ada 3 side navigator. So we have message, what this, and the chat, and then viewing lah, viewing. So today apa yang kita nak lihat pada hari ni ialah kita mungkin boleh habis awal juga ni. So kita akan ada introduction. So sebenarnya introduction tadi saya dah bagi tahu sikit tentang recommendation lah. Okay, tentang recommendation. So computer recommendation penting juga, computer recommendation. So recommended dia using laptop or desktop lah for teacher lah. Okay, for teacher. And then gig dia mesti processor yang besar lah. Okay. Browser recommendation agak juga boleh, sometimes kalau kita guna yang low, dia akan mungkin IE dia akan function-function tertentu tidak dipersembahkan. And then juga mobile pun boleh guna. Kita guna Chrome Mobile lah, Chrome Mobile. So audio juga agak penting dalam recommendation dia adalah audio, dari segi audio. Bandwidth recommendation tu up 0.5 megabit lah. So mobile device ada terkena, okay, 4G, and then wireless connection or device setting tu kena check lah dari segi recommendation. So for practice, so we encourage user to connect Chrome and Firefox lah. Okay, connect Firefox. And then yang agak penting di sini macam guna Teams, so kita kena ada headset and microphone. Okay, headset and microphone. Okay. For bila nak open session, sama juga kita kena start pukul 10. So maybe 15 minit awal lah, kita kena buat early, 15 minit early. So send participant direction and reminder. Okay, and then reminder, request input. So review the session. Okay, and then create opponent slide. Okay, macam moderator kita bagi tadi, samalah. So kita share guideline, okay, guide, okay. So and then lain praktisnya kita share lah. We have moderator ke pun boleh. So we have invite sebagai moderator. So di sini moderator ialah teacher lah, teacher. Okay. Okay. Di sini saya menggunakan Chrome lah, browser Chrome. Boleh boleh diterima Saya boleh teruskan. Tadi kita dah habis slide, kita teruskan dengan so masuk presenting lah, kita presenting the dashboard lah. Dashboard ni daripada, so login dululah. Kita punya LMS, Politeknik punya LMS, atau ada yang LMS yang lain, Canvas ke, yang boleh plug in dengan BB ni. Okay, BB. So saya first kali add in sudah buat Big Blue Button ni, okay, Big Blue Button session ni to your course, okay, to your course. So
create lah course yang tuan-tuan yang nak menggunakan. So ini course yang saya akan guna untuk sesi hari ini. Okay, adding WB session to your course. So next we have to set it up lah, set it up. Okay, so ni last time I set it up. Okay, so you can use mana-mana tapak untuk platform ni untuk dimasukkan. So first kali turn editing on lah. Turn editing on. Macam biasa kita turn editing on. Okay, turn editing on. So di sini we have add and activity resources. Okay, di mana tuan-tuan nak buat atau introduction, di mana kedudukan tuan-tuan lah nak diletakkan tadilah. Okay, di sini saya akan add dekat enhance course. So add, so di sini nak buat add activity resources, we have big blue button. Dahulunya tak ada. So dah plug in, we have big blue button lah. Okay, dah di plug in. So maybe tak complete lagi ni. Okay, kita klik, just tick. Clear? Just tick. And then add. Okay, dah masuk dia punya bahagian setup. Okay, bahagian setup big blue button. So di sini saya terangkan dulu lah. So dia panggil instant type. So ini bermaksud select the type of, kita ada type lah, jenis type. So apa aktiviti, apa room yang kita akan buat. Yang pertamanya ialah room activity with recording. So lebih baik kita guna yang inilah. So kita ada lagi dua, iaitu room activity only. Okay, so tak boleh record lah ni sebab kita dah tak set dari awal recording. So recording only, so tak ada lah, pelajar just join untuk share resources sahajalah sebab dia recording only. So like macam kita tiada apa, maybe tak ada editing video, so you have recording only lah. Tak ada video, nak set video sendiri kan, so boleh guna recording only. Okay, general setting dia kat sini ialah kita kena advance sikit, show more. Okay, so name kan dia, kita punya tapak iaitu virtual classroom name tu kita letakkan tajuk lah, tajuk. Okay, tajuk ataupun name of class, apa-apa yang related yang tuan-tuan nak buat ataupun meeting dengan pelajar atau presentation dengan pelajar. So saya klik kelas, nama kelas saya lah. Okay, so tajuk saya panjang pula lah, tak apalah. Okay, so di sini description ni maybe untuk makluman lah, makluman yang tertera sama ada nak bila pelajar view ataupun terterakan dekat platform CDOS lah. Okay, okay, letak sikit emoji. Lah emoji. Okay. Description ni juga boleh diletakkan sebagai guideline lah. Okay, you boleh letak guideline. So ada pertanyaan lah? Ada pertanyaan? Tak ada. So ada. Ya. Actually aku terlepas macam mana nak plug in BBB button tadi. Tak nampak. Mula-mula kita pilih course kita. Lepas tu terlepas. Untuk plug in ni tak perlu. Sebab kita dah ada. Oh memang dah ada. Dah di plug in kan tu maksud dia admin lah. Super admin ataupun admin yang bukan buat. Oh tak ada. Maksudnya belum ada lagi Ya. By now sekarang ni. Saya back balik lah. Saya back balik. Maaf Okay. So, first kali dekat gear ni mesti turn editing on. Okay. Yang ni yang main sekali lah. Okay. Saya ulang balik. Okay, ini platform. Platform yang dah create. Saya tak create dah lah. Saya tak tunjuk di peringkat awal. Yang itu create platform. So, kita ada sesi yang platform ni.
So ini platform yang sedia ada di topik, kita ada maybe by topik, maybe by week. Kalau by week cantik lah. Sebab kita pun ada 14 minggu, kita klik by week. Ataupun kita nak by topik. So ni untuk saya punya by topik lah. Okay, topik saya interaction, become LMS and enhance. Okay. So saya pergilah topik mana pun. Okay, katakan saya nak buat dekat enhance course ni. So di sini ada button add activity or resources. Untuk nak keluarkan yang ini, first kali pastikan di gear ni, okay. Dia kat mana ni? Okay, ni tak ada kan? Tak ada button kan? Tuan-tuan boleh cuba menggunakan CDOS lah, try tengok. Buka CDOS. Buka CDOS. Mana-mana platform yang digunakan. Ni lah gear ni. Oh, tu gear. Ni gear ni. Okay, ada button gear ni. So, turn editor ni. Turn editor on. So, akan keluarlah add an activity resources. So, ini untuk permulaan lah. Yang permulaan ni agak penting lah. Kalau tertinggal ni tak ada lah. Add an activity resources. Okay, yang dikatakan plugin tu, kita klik saja add an activity. Boleh ya? Boleh mute balik kot. Sebab nanti gangguan. Ya, terima kasih. Kita add an activity resources. Okay. Di sini dah ada big blue button. Ni yang disebut ni. Dah ada. Setengah tempat dia dekat resources pun ada. Tapi tak apa. Dekat activity pun dah okey lah. Okay. Dekat activity ni. Big blue button. Okay. Just pilih sahaja big blue button ni. Okay. Apa dia nyatakan ni. Boleh baca. Okay. Add. Okay. Add. So, dekat platform ni tak muncul lagi lah. Kita kena setting up dulu. Okay, setting up participant. Bukan auto join lah. Maksud dia ada kebenaran untuk join. Okay, kebenaran untuk join. So, maybe saya joinkan Cik Jamri ya. Okay, as viewer. Okay, kat sini. Okay. Ini untuk participant list. Kalau kita guna role. Nak tanya kejap. Ya. Yang user tu macam mana dia boleh keluar banyak-banyak? Ni user. Ini nama ni telah diwujudkan dalam participant ni. Yang masukkan dulu. Dah join, dia dah join platform course tuan-tuan lah. Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau subjek tu dah ada pelajar, dia dah join dah pelajar kat situ. Itu maksud user. Mana kita create dululah yang tu, participant. Platform dah ada, dah ada. Cik Poji, nak tanya sikit. Yang nak masukkan participant tu kena buat seorang-seorang ke atau kita boleh pilih the whole class satu kali terus add? Boleh, dia ada rule dia. Ikut rule ni. Kita cari participant ataupun student. Okay. Dekat rule mana? Kat kat sini rule participant kita add lah. Participant. So participant ni sebenarnya adalah participant dalam participant ni saja, dalam platform ni saja. Okey. Platform ni saja. So kalau you ada guest pun, guest ni kena dibuka oleh admin dululah. Tu maksud dia. Kita macam so we control lah. Okey, kita control lah maksudnya kat sini. Okey. Boleh ya? Nanti kita tengok. Boleh try dulu nanti. Okey, terima kasih. Kita teruskan ke schedule for session. Schedule. Kita klik saja schedule ni dia ada join open and join close. So kena klik lah. Kalau tidak dia tak boleh nak set lah masa. So hari ni kan contohnya. Saya set time 10.30. Okay, nanti saya tak boleh masuk pula. 10.30 and then join close ni and join close lah and meeting lah. Okay, and meeting maybe 3 hours. Kalau kita buat 4 hours, 4 hours pun okey lah, not bad. Habis pukul apa? Satu lah. Contoh. Okay. So ni macam beza lah. Ni schedule for session. Okay. So kita bukan schedule sekarang saja. Kita maybe boleh set bila-bila yang tuan-tuan nak set kan. Maybe tuan-tuan jadual tuan-tuan adalah next week. So letaklah next week lah. Okay. Boleh ya. So common model setting. Yang ni macam biasalah. Kalau boleh tak payah masuk ID number ni, agak susah sikit. Yang ni kalau tuan-tuan guna common model setting, tak perlulah restrict lagi lah. Tak perlu restrict. Kalau tidak dia ada clash lah. Ada agak gangguan. Okay, tak perlu ada. So
kita biarkan saja. So restrict access. Okay, restrict access ni maybe dalam participant ni dia ada group kelas. Maksud dia platform ni ada 3 kelas, 4 kelas. Yang tu maksud dia. So kita add saja kelas saya ada kelas saya ialah DAT2E. So maksudnya participant di sini hanya DAT2E lah. Yang lain pun dia akan masuk participant dalam ni. So yang itu setting tu kena tengok oleh admin lah. Saya tak pasti kenapa dia kelas lain boleh masuk. Tapi sebenarnya dia tak nampak pun. Sebab kita dah set restrict access. Ya. So button ni kalau tuan-tuan join subjek saya tak jumpa lah. Ni kalau saya letak DAT2E, tuan-tuan kena join dahulu kelas saya lah. So maybe saya akan letak kat chatting nanti lah untuk join. Join as participant lah. Okay. Activity completion. Yang ni dia dah settle. Dia nak tanya sikit boleh? Ya. Ya. Teruskan. Cik Fuzi. Ya, teruskan. Grup tadi. Ya. Grup dengan participant tu lain Ya. Yang ni individually. Oh, yang ni individu. Individually. Yang ini dah digrupkan. Maksud dia maybe pelajar 10, pelajar 8 berada dalam DAT2E. Oh, okey. Kalau maybe dia tak ada DAT2E, dia tak nampak . Mungkin pelajar 9 tak ada kat sini. Tak adalah dia dalam ni. Yang itu tak nak guna pun yang ni tak apa. Tapi mungkin you nak kena user ni kena invite banyak-banyak lah kan. Participant tu wajib buat dia punya sebaiknya untuk adalah. Sebaiknya wajib kena ada yang ini. Okay. Tapi yang ni sebab dia tak boleh jumpa group. So yang ni kita dah grupkan. Nanti boleh cuba nak tengok dulu. Okay. Activity completion ni biasanya kita minta student can manually mark lah. Sebab bila dia dah settle dia akan mark. Kalau yang ni auto kan. Kalau ni dia automatic. Dia klik je dah boleh clear. So tag sama je, tag and kompetisi apa hashtag lah. Okay, pagar. Cik Fauzi. Ya saya. Kalau katakan kita tak nak benda tu, dia boleh bagi kod ke untuk belajar sendiri benda tu? Meet kan, bila kita nak buat tu, kita bagi kod kat pelajar, betul pelajar join kita punya boleh lah. So, tak boleh. Kod kelas lah. Kalau siapa nak join ni, saya bagi kod participant sajalah. Saya set yang di restrict access ni. So pelajar akan masuk juga. Sebab yang ni dia menggunakan data dalam, ada plugin dalam CDOS. So data dia dalam CDOS lah. So kalau setting guest dibuka, maybe boleh. Nanti kita tengok ada satu join by phone. By phone tu ada something lah. Kena call lah. Yang tu maksud dia kena admin dia kena hidup lah maksud dia. Kat situ. Okay. Tak clear. Okay, dah settle? Selesai ni? Dah selesai semua ni? Dua yang akhir ni tak beri ni kan. Kita save saja. Save and then return to course. Okay. Cik Fauzi nak tanya. Ya saya. Apa kan tadi kita dah set untuk role, satu ada manager, satu moderator. Macam moderator adalah pensyarah yang mengajar, betul? Kalau manager tu dia boleh tak tukar approve participant? Maksudnya dia sebagai pembantu lah, second lecturer untuk untuk manage participant yang masuk. Boleh. Itu boleh. Itu dia punya peranan dia lah sebenarnya. Teacher kita boleh masuk satu lagi teacher. Okey. Kita masukkan teacher satu lagi. Boleh lah. And then set as manager. Okay, di sini kan kita ada pelajar, ada pensyarah. Kita find pensyarah yang satu lagi. Katakan Cik Jamil Kasim manager pada course ni. Takut dia join dari majlis lain. Ni course creator, maksud dia kita ni adakah pensyarah you juga adalah kalau ni kita letak sebagai lecturer. Siapa yang lecturer dekat sini? Title. So Cik Jamli pun dia lecturer contohnya. So maybe dia akan jadi user jugalah. So kita boleh letak dia sebagai moderator. Tapi lecturer sini
dia mesti jadi participant pada course ni lah. Participant dalam tu. Okey, faham? Okey, baik, terima kasih. Okey. Saya lupa tak waktu mana. Okey, di sini kalau kita klik balik, dia akan jadi macam ni lah. There's a conference room for each group. You have access in more than one. Be sure to select the correct one. So yang ni kena separate group kita ialah kalau kita pilih all participant, maybe yang lain tak boleh nampak lah, cuma DAT.E yang akan nampak sama juga. So this Moodle server is making use the big blue button testing server. Yang ini saya nak kena tanya admin dululah kan. Okey. Okey. Nampak di sini kan ada recording. Okey, recording. Yang record yang lepas. Kalau kita dah habis, dia auto record lah. Okey, yang lepas. Okey, kita mula tengok yang balik tadi ya. Oh, masih belum biru lagi. Ingat tarikh dia. So selesai dengan untuk session dia, setting dia. Okey. Mana dia schedule dia? Hari ni 19 Mei pukul 10. Cantik. Okay, save. Okay, so sepatutnya kita kena tunggu jadi biru tu. Okay, dah clear. So, nampak yang ni tu yang dah jadi biru. Yang ini belum lagi ni. Okay, mungkin maybe dia tengah setting lah. Tengah masa setting. So, dah settle ni. Boleh klik dah. Tuan-tuan klik saja ini. So, pelajar kena tunggu dululah. Tunggu masuk dia boleh join saja. Tapi dia stay tak boleh masuk sebab moderator kena masuk dulu lah. Okay, so sekarang saya sebagai moderator, saya join dulu. Okay, nampak? Boleh lihat tak? Okay, sekarang ni saya dah join. Saya off dulu saya punya web confirm ni mata. So, first kali dia akan keluar how would you like to join. Okay, di sini ada ada tiga. So yang using telefon ni masih belum, saya pun dah cuba, masih kalau rakan-rakan atau siapa yang boleh cubalah, tapi ini nombor phone ni dia gunakan. So maybe nombor phone admin kot. Okay. So microphone, bila sebut saja nak test, you test microphone. Kalau you test listen only, so seolah-olah listen only ni adalah student lah, viewer. So as a moderator, you use microphone. Okay. So allowed. Okay, echo test lah. Ini mesti test. Boleh ya? Okay, test. Saya test lah. Kalau no lah. Test, yes. Okay, dah boleh masuk. Boleh? Dapat lihat tak? So, dia ada 3 navigator. So, nampak? Tadi kita ada enhance course tool dan big blue button ni. Dah masuk dah. Boleh ya? So, first navigator, second, nampak ni nama pensyarah lah. So, kita ada nampak gambar. Ni dia tengah bercakap, kalau hijau. Dan ni dia just present. Yang di atas dah presenter. As a presenter, 4 segi ni adalah moderator. Kalau 4 segi lah. Maybe dia adalah teacher. Kalau bulat, kalau bulat tu adalah orang panggil apa? Viewer. Viewer. Saya tunggu viewer masuk sekejap. Viewer saya pun dia tak boleh masuk lagi. Sepatutnya ada viewer satu lah. Okay.
So saya tunjuk yang ni kita boleh start recording. Start recording ni means sekarang ni dah record lah sebenarnya. Sebab kita buat pilihan recording. Untuk start recording ni means untuk kita share screen. Okay, untuk share screen. Okay, saya terangkan dulu Saya terangkan dulu apa yang keperluan-keperluan yang ada. Supaya adding button ni, participant dah settle. Session access dah settle. Okay, join session lah tadi. Join session kita sebut tadi mikrofon dengan listen only. So, okay. Rule ni ada dua saja untuk big blue button ni ada dua rule saja, iaitu tadi viewer dengan moderator. Viewer tu maybe student or participant lah. Okay, participant. Moderator maybe instructor or lecturer. Okay. So, as a student, kita perlu ada share audio, webcam, chat, emoji, respond, to post, write, share note. So, yang itu button yang ada pada viewer. Sekarang ni saya tunggu viewer saya masuk. Belum masuk lagi. Encik boleh saya tak button link tu saya tak boleh masuk. Bagi saya masuk dulu. Tak apa. Maybe dia dekat sini this session started at 10.42. Patutnya dah okey lah. Moderator dah join ni. Okey, saya lihat Mak Fauzi ni kita lihat gambar kita dulu. Video ni dia ada 4 lah. Apa yang saya terangkan sini ialah perkara-perkara yang ada dalam ni. So, we have public chat. Okay, public chat ni untuk chat lah. Okay, sebelum tu share webcam. Okay, kalau klik share webcam, kita boleh allow dulu and then so kita tengok webcam setting. So kalau ni maybe boleh hide. Boleh aktifkan link yang dekat luar tu untuk saya masuk. Apa tu? Link dekat platform luar tu, saya nak klik untuk masuk yang ni. Tak aktif lagi untuk saya. Permission Dah? Kat mana Cik Samri? Dah terbabas Saya masuk untuk link tu saya tak boleh klik. Link yang dekat platform tadi. Enhance tajuk dia enhance betul? Course for tool kan? Betul. Ada tapi tak boleh nak klik. Masuk nama saya, okey. Dah ada. Tak ada lagi. So sekarang boleh? Oh, tak boleh. Tak apa, Cik Wazir teruskan cuba. Teruskan. Kita tengok parti mana. Ni sepatutnya user dah boleh ni. Mana tinggal, okey. Saya teruskan dulu. So yang ni webcam setting. Okey. Webcam setting. Okay, webcam setting. So just start sharing lah. Okay. Kita tengok. So ada gambar lah kat sini. So patutnya ada gambar student. Ada gambar banyak lagi lah. Channel ni Jamri masuk. Okay.
Dah ada Cik Jamri masuk. Okay. Cik Jamri ni dia title dia adalah lecturer, sebab tu dia akan jadi part segi. So kalau Cik Jamri dia show, dia akan nampak lah gambar dia. Okay. Okay, ni stop webcam lah kalau nak stop. Sebab apa, kadang-kadang dia confuse dengan team lah, sebab kita ada guna dua video, dua audio kat sini kan. So ni nampak lah. So gambar ni saya boleh letak lah kat mana. So kalau saya buang yang ni hide participant, so dia akan nampak dua. Okay, dua webcam. Kalau ada banyak, dapat banyak lah. Dia boleh banyak lah dekat sini kalau banyak ramai participant yang masuk. Okay, macam ni. So saya boleh ubah Cik Jamri letak bahagian bawah. Okay, mana nak letak boleh lah. Bertukaran pun boleh. So ini adjust for video. So kalau saya minimize lah. Okay, ini besar lah. Saya besar. Yang ni perbesarkan video. Okay, boleh. So kita start recording. Yang ni untuk start recording ni, sekiranya kita nak buat presentation lah. Okay, nak presentation. So baru start. So saya tak start lagi lah. Okay, so dapat dua gambar. Kalau ada lima dia, sebab tu saya kata dia boleh banyak. Cuma dia tak boleh bandwidth lah. Maksudnya lebih kepada bandwidth. Kamera problem lah ataupun lain-lain yang berkaitan. Dia boleh banyak. Kalau team tu nampak 4 je kan. Yang ni boleh nampak banyak. So and then ni slide lah. Slide di bawah. Nampak slide lebih besar daripada ni. So kita ada slide di bawah ni. Slide. Okay. Sebelum saya nak teruskan slide tu, saya tunjuk public chat dulu. Okay. Saya buat ni public chat. So kalau klik public chat, dia akan nyatakan di sini. So sebenarnya kalau ikutkan yang lain, dia ada link dekat sini untuk kita join link saja. Tapi ini mungkin kita dah letak plugin dalam CDOS. So dia tak akan ada untuk join link kat sini. So di sini tengok Cik Jamri say hi. So saya pun say hi lah. Okay. So boleh share dekat sini. Ni public chat. Okay, personal chat, you klik Cik Jamri Kasim ni. Okay, nampak? Kalau klik Jamri Kasim, kita ada start private chat, make presenter. Kalau kita nak letakkan dia sebagai presenter. Kita tengok presenter as a student jadi macam mana. Cik Jamri cuba share tengok. Ni saya bukan jadi presenter dah sekarang. Cik Jamri yang presenter. Nak tahu presenter tu kita nampak ni gambar di atas ni. Yang ini, Cik Jamri tak nampak lah. Saya back balik. Saya tag presenter. Tadi gambar saya tak akan nampak lah untuk presenter ni sebab kita bagi ruangan presenter dekat atas ni kepada Cik Jamri. Tu maksud. Ni merah mute, hijau. Bulat adalah student sepatutnya. Okay, bulat adalah student. So, dekat sini ada user. User ni means list of user. Ada dua kat sini yang join. Okay, join. Okay, ni public chat. So, kalau nak personal chat, klik Jamri, start private chat lah. Hi. Saya minta dia present preview student site. Okay, kita nak tengok Cik Jamri dia boleh preview student site tak? So saya bagi Cik Jamri preview. Lambat eh. Okay, tak apa. Kita masih menunggu tu, tak apa. Teruskan Cik Fauzi. Okay, ni Cik Jamri punya student preview. Saya balik kepada saya punya preview dulu. Saya sebagai presenter lah. Okay. Kalau tengok di sini, kalau klik nama ni, kita ada start private chat, make presenter. Alamak. Tak boleh nak klik langsung. Kita ada make presenter, remove overview, remove user. Kalau kita tengok bukan pelajar kita boleh remove lah. Okay, dan kita boleh andaikan dia pun juga boleh presenter. So ada dua presenter kat situ.
Okay? So nampak nama Cik Jamri dah ada kat sini lah. Yang ni siapa di bawah kita yang dah chat lah dengan kita. Okay, yang ni yang personal chat, yang ni public chat di atas. Okay, ni personal chat. Okay, satu di sini ialah share note. Share note ni kalau team tu dia nampak Cik Jamri ada share note kat bawah tu. Kat bawah ni dia Cik Jamri cuba share. Gambar kat bawah ni. Okay, kalau share note ni means sebenarnya share note ni lebih kepada notepad lah. Notepad dia bukan ke arah macam ni untuk maybe kita nak letak guide yang paling banyak kan. Contohnya saya nak letak guide saya. Saya letak yang ni. Yang ni. Okay. Yang ni macam ni sajalah. So yang ni boleh export atau import lah. Kalau kita import dia boleh jadi ni. So yang ni back balik. Alamak. Share note. Okay. Ni yang kita share note. Kita boleh buat tulisan macam tu lah. Yang ni boleh print lah. Boleh kita share balik, kita boleh check balik. Dia lebih kepada note saja. Maybe kalau chat tadi untuk individu kan, public chat untuk yang lebih jelas ni kat sini lah. Maybe kiraan kan kat sini. Okay. Boleh ya? So kita dah selesai message, note, user list ni adalah user list. So ada lagi satu. Dekat sini pun kita ada manage user. Saya klik dulu manage user. Untuk manage user ni saya boleh clear status account. So account ni kalau ada kan, Cik Jamri dah ada account, dia tengah present juga. So clear lah, clear account. Saya ni mute all lah. Kalau tengok ada pelajar yang menggunakan button tak mute lah, tak mute ni. So kita mute boleh lah. Ni unmute, accept presenter. So kalau macam moderator tadi dia dekat team, dia mute sekali dengan saya. Okay kan? Kecuali moderator. So yang ni kita boleh save username. Okay, kita boleh save. Ni log view. Okay. Nanti kita tengok lah. Dan satu lagi dia ada create breakout room. So kalau dah 3 hours, kita boleh buat yang ni lah. Kita boleh create yang ni. And then right close. Okay. Yang ni CC lah. CC. Ini kita start bahasa Inggeris yang ni kat sini CC lah. Okay. Okay. Starting close caption. Ni caption saja. Okay. Caption lah. Okay. Kita tengok log view dulu. Kita klik log view. Yang ini kita boleh share webcam. Yang mana kita tak nak, kita boleh buat yang ni lah. Okay. Kita apply sahaja. Okay. Kita apply. Itu log view. Apa yang kita tak benarkan dia masuk. Okay. So ada satu lagi di sini ialah create breakout room. So klik saja. So kita boleh create. So ada dua yang kat sini kita ada dua sahaja. Maybe kita nak buat banyak room. Kita ada 100. Sekarang ni ada 150. Maybe kita boleh buat 5 room. Rumah, okay, 3 room macam kita buat. Kita bagi masa dalam lebih kurang 10 minit untuk discuss sama-sama group. So kita pindahkan yang ini. Yang ni kita join terus macam ni lah. Kita create. Ataupun kita tak nak, macam saya tak perlulah. Saya akan join kemudian. Okay, saya create sahaja. So saya boleh masuk ke semua ni. Okay, di sini dah boleh guna function untuk view nanti. So masing-masing hanya boleh lihat, mungkin kita ada, kalau nak tengok gambar dalam 15 orang mungkin boleh. Tapi nak tengok dalam ramai yang 100 lebih tu, so kita ikut group kan, kita room kan. Okay, kita kelompokkan, so dia boleh buat ni. Allow user to choose a break room. Yang ni kita benarkan dia choose sendiri lah. Yang ni kita benarkan dia choose sendiri. Room mana yang dia nak join. Okay. Yang mana nak. Ataupun kita set randomly assign. Ataupun pensyarah sendiri yang assign macam saya buat tadi. Saya assign, saya pindahkan dia. Okay. Saya create. Okay. Join breakout room. Choose breakout room to join. Okay. Ada room 1, room 2. Saya boleh tengok lah. Saya join room mana-mana saya nak join. So kata saya nak join room 1, saya join lah. Okay. Ni saya dah join. So yang ni sekarang ni saya yang nak join ni saya kena klik mikrofon dulu lah. Saya sebab saya adalah pensyarah, bukan nak dengar kan, so saya boleh bersyarah. So sudah lah, saya test dulu semula. Kita test dulu. So ini sebenarnya room tu saja. Ini breakout room. So masa 10 minit ni di atas ni, masa ni habis lah.
So mungkin saya nak tunjukkan dekat room 1 sahaja tentang slide. Okey, contohnya saya share slide. Nak share slide nanti saya tunjuklah, tak tunjuk lagi. So yang ni kita buat room dulu. Okey, settle room tadi Okey. Di sini room ni saya nak guna action lah. Saya guna action, saya upload presentation. Saya guna presentation saya, just browse. Okey. Confirm. Untuk presentation dia bukan PowerPoint Kalau you tuan-tuan puan-puan create juga PowerPoint pun, dia akan auto replace dengan PDF. Okey, nampak? Dia .pdf. Sini semua akan jadi .pdf. Dia tak baca yang lain dia walaupun kita upload. Okey, kita boleh pilih yang mana kita nak preview dalam kumpulan tersebut. Okey? Ini dari segi kumpulan. Sama juga dengan keseluruhan meeting. So, satu lagi button, kita boleh klik juga button ni. Yang ini untuk dibenarkan download lah. Kalau kita tak klik ni, button tu tak ada. Okey, saya buat ni. Saya dah klik tick, saya upload. Okey, tunggu dia ambil masa sikit lah sebab kadang-kadang dia kena convert daripada PowerPoint ke PDF. So dia cuba convert paste tadi. Okay, so now we have slide lah. Nampak terbalik lah. Maybe slide ni terbalik. Okay. Ni nampak slide. Slide 2. Okay. Slide 2, ni slide 3. Slide 3. Dia akan keluar lah. Okay, boleh. So nanti maybe dalam room ni juga lebih kecil lah. Room ni lebih kecil. So nampak Cik Jamli tak ada dalam ni. Dia tak ada dalam room ni. Rupanya. Tak apa, kita jemput dia. Cik Jamli tengah share tempat lain rupanya. Kita tengah buat room dulu ni. Okay, breakout room ni. Okay. Ni breakout room. So kalau Cik Jamli ada dalam ni, kita akan bagi dia join lah. Okay, nampak? Boleh So, kita boleh tulis. Okay, saya guna tangan lah. Kalau saya guna tangan, saya boleh besarkan. Kalau jangan jelas, besarkan. Ataupun guna ni. Lagi besar. Okay, kita boleh besarkan. Kalau nak minimize lagi, kita boleh klik yang ni. Check option ni ke sebelah. So, lagi besar lah. Okay, option ni make full screen. Boleh make full screen. So, lagi besar. So, kalau guna tangan ni, kita boleh gerakkan dia. Okay, kita boleh gerakkan dia. Kita nak tulis, dia macam whiteboard lah. Okay, kita boleh tulis. Okay, kita boleh tulis. Color. Ni color tulisan lah, type lah. Okay, boleh? Ni Cik Jamli dah join dalam room 1. So, kalau saya klik di sini, ada satu turn multi user. Cik Jamli boleh keluar lah. Nampak? Cik Jamli dah bergerak tu. Saya mengejar Cik Jamli tu. Dia nak tulis lah. Okay? Kalau ada 10 orang yang boleh tolong klik jugalah. Boleh ini saya pun tengah fight dengan dia. Saya tulis. Ada button untuk triangle. Ataupun saya kata ini betul. Okay? Tukar tulisan warna. Dia punya size besar kat tulisan tu. Okay? Nak delete. Okay. Boleh. So maybe guna slide yang sama, Cik Jamli nak present guna slide ni. Maksud dia macam tu. Ni room ni lah. Tapi room ni akan habis dalam masa kita setting tadi lah. 6 minit saja. Kita akan kumpul balik pada yang besar tadi. Okay, yang the whole, yang 100 lebih orang tadi. Maybe yang ni dalam 10 orang, 20 orang. Kita spesifikkan orang. Participant lah. Kita create, kita minimizekan participant ke dalam ni. Boleh Nanti boleh boleh kita saya. ada 15 minit lagi Oh, ada 15 minit lagi? Okey, tak apa. Okey. Dah selesai ni. Nampak? Dia ada option juga. Kita nak setting. Kat sini ada setting. Kita boleh audio, alert, chat. Yang ni kena buat lah. Boleh. Yang ni kita boleh save. Ni semua terus. Application. Kalau tengok data saving pula, pasti webcam and save. Yang ni setting lah. Setting pada option video ni. Okey. So ada 5 minit tu kita akan masuk balik, back balik ke ni lah, ni room kan. So kita masuk balik yang tadi. Cik Jamli pun nak keluar lah.
Okey. Dia ada di kat sini je. So yang ni yang button. Oh, ada ni pula nak balik. Ya. Okey. Big blue button enhance ni yang tadi, yang ni room, yang ini yang tadi, yang asal ni. Cik Jamri dah share dengan saya ni. Dia punya sharing tadi. Okey. Saya kena start share balik dah sebab tadi dia dah ubah kita punya gambar kepada room tadi. Okey, kepada room tadi. Okey. Ni Nathan. Gen audio Saya kena adjust itu balik. Okey. Nampak? So dah okey balik kat sini. Ni peringkat awal lah. Peringkat asal kita dah join kat sini. Okey, satu lagi dekat sini juga kita boleh buat pool. Start pool. Saya klik satu last untuk sini ialah kita start pool. Pool ni kita boleh pilih yes, no, true, false. Okey, saya buat pool Okey, custom pool. Saya create satu soalan Okey, saya ambil satu soalan. Mana dia? Dah hilang. Okey. Ini kita guna soalan yang mana tak soalannya. Kita ambil true false. Ini soalan true false. Tak boleh paste pula kat sini. Apa soalannya? Okey, BBB. Tidak. Salah. Okey. Saya letakkan soalan. Sekarang ni soalan dia boleh letak di mana-mana pun boleh. Dekat sini ataupun kita just klik kat soalan ni. True or false. So, jawab saja dalam soalan ni. Kita tengok kalau saya benarkan publish result. So, akan nampak lah Cik Jamri dah jawab tadi. Okey. Ni Cik Jamri jawab lah. Dia kata true. Okey. Dia cakap true. Okey, boleh? Itu dari segi upload presentation lah, start a poll. So kita ada lagi satu. So saya balik presentation tadi lah. Jabri, ada masa lagi? Okey. Ada, boleh teruskan. Oh, saya ingat dah ke 12 dah. 10 minit ni. Awalnya habis. Okey. Seterusnya saya nak tunjukkan bagaimana okey. So, yang ni kita add action, kita upload presentation. Okey, presentation ni kalau kita tak nak ni kita nak besarkan, kita besarkanlah. Okey, boleh besarkan keseluruhan. So dia besar terus keseluruhannya. Okey, so dia boleh bergerak lah kalau kita pilih tangan ni. Okey. Lepas tu nak kecilkan balik yang bawah ni. Kecilkan balik. Boleh So, nampak tak button kat sini? Ini adalah download the original presentation lah. Okay, akan keluar kat sini. Kalau kita tak pilih yang tadi, dekat upload presentation ni, button ni tak tick. Okay, button tu tak tick, dia tak akan muncul yang ni. Download the original presentation. So, tandanya ni boleh klik lah. Okay, so dalam slide ni pun kita boleh tulis. Tadi kita dah tunjukkan sikit dalam room. So, boleh tulis lah. Ataupun kita nak whiteboard kosong pun boleh. Okey boleh Ada kenyan? Tak ada. Okey, satu lagi ialah action dia kat sini ialah kita boleh buat external video. External video means kita ambil daripada YouTube lah. Contohnya
Kita ambil link lah. Oh, salah. Okey. Saya ambil link saja. Okey. Klik share external button ni, kita just start ni and share new video. So adalah keluarlah video tadi. So maybe kita boleh nampak apa-apa kan, kita boleh share kat sini video. Okay. Ni kalau kita nak share video lah. Okay. Nak share video. Gambar tadi letak bawah. So kita besarkan pun kita boleh stay nampak gambar. Gambar seorang pensyarah lah kat sini. Okay. Boleh nampak. Boleh. So lagi satu kita tengok di sini di atas kali ni ada lagi satu button. Button ni kita boleh klik juga. Gambar ni. Okay. And then kita ada enhance course tool dengan start recording dan satu lagi kat sini option. Make full screen, setting, about, keyboard shortcut, end meeting lah kalau ni nak end meeting. Okay, yang setting ni adalah tentang ni. Tadi kita dah buat ni sebab tadi dalam room sahaja. Yang ni yang keseluruhan belum buat. So kita on lah, kalau nak on lah, pop up alert join ni. Okay, save. Boleh. Okay. Encik Fauzi, YouTube ni saya boleh kontrol kan? Kalau saya bagi share, okay, bagi ni kebenaran untuk presentation. Untuk presentation. Maybe kita boleh share bagi kat dia lah untuk dia tengok. Dekat sini kat option tadi kita boleh tengok lah option tadi. Audio alert user join, yang ni save. Data saving, yang ni mesti buat dulu lah patutnya. Lupa tadi. Okay. Semua ni dah habis. Share your screen. Okay, dah tunjukkan. Gambar dah boleh besar. Kalau ada 2 orang, 2 orang lah. So nama ikut nama peserta kat sini. Okay. Mana button yang belum join lagi? Ni button chat option. Boleh copy. Habis. Dah, semua button telah ditunjukkan. So kalau ikut saya punya slide tadi, upload presentation. Saya upload balik presentation ni. Saya upload lagi satu. Yang ni pula. So yang ni saya tak pergi upload. Saya upload saja. Sorry, tak pergi download. So walaupun dia PTX, dia akan convert kepada PDF. Itu converting file kepada PDF. So jadi lambat lah. Okay. So sepatutnya dia dah keluar PDF. Tak keluar lagi. Stop dulu. Dah keluar. Okay, ni slide yang tadi. Saya boleh guna function ni. Okay, guna function ni untuk besar. Gambar ni berkacau. Kita nak letak kat sini kalau nak padam gambar. Okay, yang ni pun boleh kecilkan. Okay, so boleh letak gambar dekat sini. Okay, boleh start recording. Ni nak recording yang lain. Okay, kita start lah. So ni baru dia record. Dia tak record lah. Tak boleh record. Kalau tidak button ni tak ada disebabkan kalau session tadi kita tak letak di setup tadi. Okay, kena setup dulu baru ada button ni untuk kita buat. Okay, so ni slide yang tadi dah settle. Tengok balik. Okay, ada kalau kecil besarkan. Nampak. Kalau tak jelas kan kita besarkan, boleh tengok, boleh gerak-gerak. Okay, what you learn, yang inilah. So kita learn lebih kurang the whole window ni. Okay. So hopefully kita dah cover make for teacher, share audio, slide, chat, video and desktop with student. Pooling tadi, kita dah buat pooling. And then live whiteboard, presenter and group. So group yang tadilah kita buat room tadi. Okay. So Cik Jamli pun ada nama dia keluar, so dia akan follow. Okay. Yang ni yang ada. Tadi kita dah lihat chat, breakout room, polling, webcam, audio, screen sharing, multi-user, emoji. Emoji ni yang inilah. Kalau klik dekat Cik Jamli ni contoh. Ni emoji. Dah hilang dah emoji. Ni. Demote to review.
Remote apa ni? Tak jumpa dah. Dia ada satu emoji lah macam kita express yourself. Kita bagi kat dia emoji. Okay, ni promote to moderator. Kita nak bagi dia jadi moderator pun kita boleh promote. Mana emoji, tak jumpa lagi. Okay, boleh emoji. Screen sharing dah, user ni dah sudah. So yang seterusnya adalah everyone can share a webcam lah. Okay, so hari ni kita tak tunjuklah ramai masuk, nanti boleh try masing-masing. Okay, boleh masuk. So gambar ni boleh banyak. Okay, gambar ni boleh banyak. Then yang ni, yang tadilah. Okay. Okay, yang ni yang kita nak kongsi tadi, yang introduction, recommendation, practice. So kadang-kadang yang paling penting sekali, browser pun agak penting juga. Sometimes dia tak boleh tunjuk. Dia tak akan keluar option-option tertentu. Okay. Yang ni how to use lah. Ni join session, managing session managing session ni kita dah settle. And then last kali tu ialah recording. Kita record lah kat sini. Recording. So recording ni sebenarnya kalau kita dah record lah, kita cuba tengok lah. Cuma dia lambat sikit lah. Kita tengok balik kat sini. Okay. Enhance focus tool ni, dia akan berada di sini. Di bawah ni. So selagi tak habis dia tak akan record lah. Dia akan ada list dekat sini. Okay. Saya cuba tengok yang sebelum ni. Okay. So, ada tak? Dia akan keluar ni. Ni adalah recording lah. So sepatutnya kalau ikutkan dia ada, boleh kita buat sebagai statistik. Apa view macam tu lah. Maybe itu kena tengok dari segi admin lah. Admin yang besar akan tengok balik button ruang yang dia plug in tu ada item yang tak dimasukkan. Permission lah. Maybe permission kat sini. Okay. Ni yang record lah. So pelajar akan masuk balik, dah klik lah yang ini. Okay. Nak rename yang ni monitor sajalah, boleh rename. Okay. Tu recording lah. So yang ni recording dia akan lambat sikit. Bila kita save tu tengok bandwidth okey, semua okey. Line okey, dia akan cepat lah. So kalau ikut ni slide from introduction, how to use, course, managing session, recording. So setting menu, window semua dah settle. Semua yang gambar ni saya dah sentuh. Okay. Boleh buka kot, ada pertanyaan. Saya dah settle untuk sehingga ini. Mungkin saya dah tertinggal. Okay, so Cikgu bunyi sesi dah tamat untuk keseluruhannya. So kita buka kepada pertanyaan ni. Siapa-siapa yang nak tanya boleh? Ada pertanyaan? Boleh on mic, lepas tu boleh tanya. Okay, ada pertanyaan? Rauni. Okay. Ya, saya. Kalau kita nak buat online class untuk let's say 40 student dalam satu kelas, cara yang sama kita boleh guna ke ya dalam SIDOS? Boleh. Dia partisipannya boleh. Cuma maybe SIDOS LMS tu lah. Mungkin kita dah set pencara, mungkin misalkan tadi macam permission tadi lah. Nampak? Cik Jamli tadi dah jadi bulat. Dia adalah student lah. Kalau ni Pak Segi ni, so tadi sebab Cik Jamli juga adalah pensyarah, maybe ada problem dekat situ kan. Dia nak kenal pasti tu lambat. Pelajar saya pun tak boleh masuk gitu. Ada permission dekat situ kan. Okay, thank you. Okay, ada pertanyaan Cik Uzi. Okay. Ya saya. Cik Uzi. Ya. Cik Fazli, saya nak tanya untuk Microsoft Teams ni, seandainya kita guna dekat form, kita punya student ataupun participant kita guna phone, adakah dia boleh entry macam mana kita entry pakai komputer ataupun pakai laptop? Team ke Big Blue Button? Team dan Blue Button lah, dua-dua ada beza. Kalau team okey, just join lah, tapi tengok dia punya, itulah saya sebut tadi, recommendation dia tu mesti high lah kan. Kalau high tu nampak ada button yang ada, button yang tak ada. Kalau Kalau Blue Button?
Blue button pun sama. Boleh tengok lah. Kita buka melalui Chrome lah. Buka Chrome. Dia tak boleh link tu, yang direct link tu tak ada. So kena buka Chrome dekat online dia. Dekat apa? Handphone tu ada internet kan. Browser tu. Just login browser tu lah. Melalui CDOS. Kemudian kita boleh akses macam biasa lah. Macam biasa lah, macam lah. Dan kalau ikut mobile app pun boleh. Tapi kalau kita install mobile app untuk mobile app for Moodle lah. Mobile app for Moodle. For Moodle lah? Moodle. Okey. Faham. Moodle. Okey, Encik Bozi. Sekarang ni kita tengok Blue Button ni dalam CDOS. Dia sebenarnya ada tak website Blue Button sendiri yang orang lain boleh register melalui? Ada. Dia yang ini yang plugin. Yang lain sendiri ada. Tapi itulah kena sign up dulu lah. Maybe saya check tu maybe kena ada sikit license ke nak dapat kan. Tapi kalau kita guna ini senang lah sebab kita tak perlu set profile. Macam team kan. Kita kena ada satu team admin lah untuk invite kan. So lebih baik kita guna yang CDOS ni dah ada team, dah ada apa? Dah ada pelajar, dah ada pensyarah dalam tu, dah ada course. Kita just join lah. Boleh? Bantu tak? Okey. So ada pertanyaan lagi? Ada mana-mana partisipan bertanya? Apa soalan? Okey, Puan Ruwaida. Assalamualaikum. Salam. Ya, sila. Maaf saya nak tanya pasal Teams. Teams. Recommended tak untuk kita download guna phone? Boleh saja kalau tengok Huawei okey. Huawei 40 okey. Takut pula saya sebab dia minta untuk download satu lagi apps yang apa nama dah tadi? Dan itu app tu untuk maybe ada satu setup yang tak ada pada phone tersebut lah. Dia untuk organisasi. Office organisasi. Ya, untuk organisasi. Install. Boleh install, tak ada masalah. Install je. Okey, terima kasih. Okay. Jadi kalau team ni dia berbeza hardware, dia ada kekurangan dia lah. Contoh kalau guna iPad, guna desktop, guna phone, guna laptop, dia ada kadang-kadang ada beberapa function tu dia tak dapat lah. Macam background, okay. Contoh kalau background video kita nak tukar untuk apps, kalau browser mungkin dia tak boleh. Itu ada kekangan kat situ lah. Assalamualaikum, Cik Fauzi. Ya, saya. Nak tanya BBB ni dia ada limit time Limit time for what? Kalau macam kita buat room tadi. Tak ada. Kita yang set. Okey. Kalau room tadi biasanya room tu untuk cover apa, maybe kita punya session tu terlalu panjang. Kita nak buat out kan. Macam itulah. Dia tak ada macam team maybe dia ada assignment kan. Yang tu tak ada. Macam kelas kita 1 jam. Lepas tu kita set 1 hour lah. Ya, boleh. Okay, alright. Thank you. Okay, untuk duration tu rasanya tak ada limit, tapi kita mungkin ada masalah daripada segi server CDOS lah. Okay, seperti yang diberitahu, kita punya video ni bila kita record, dia akan simpan mungkin dalam 7 hari. Lepas tu dia akan delete. Mungkin masalah server lah untuk CDOS tu. Mungkin depan ni boleh upgrade lah. Ya. Ya, sila. Okay, kalau nak tanya boleh angkat tangan ke? Angkat tangan. Nak bertanya? Ada raise your hand. Okay. Raise your hand. Saya nak bertanya tentang partisipan dengan restriction access. Untuk BB atau team? BB. Dekat partisipan, kita kena set role sebagai 2 role, maksudnya 1 student dan 1 manager, betul? Ya. Viewer yang moderator je. Okay. Moderator dengan student lah maksudnya. Okay. Dekat decision kita akan buat decision untuk by class macam tu. Group. Okay, untuk user tu kita set masa kita daftar tu, masa user. Yang tu mula-mula sekali. Cik Fauzi, saya nak tanya, contohnya kan saya buat guna PowerPoint kan ada animation. Contoh saya keluar dulu soalan, lepas tu baru nak bagi student tengok jawapan kan.
kalau di BBB ini PowerPoint tak boleh gunakan. So maksudnya kita tak perlu letak apa-apa. Itu kalau kita guna action upload presentation. Kita guna share your screen je. Share your screen. Share your screen kalau share your screen ni dia ada entire screen application window. So boleh lah. So sekarang ni saya nak share balik team pun boleh. Ataupun Chrome tab. Saya boleh masuk apa-apa sajalah. Ni yang tab ni kan. Ni saya boleh share. Nampak? Saya dah share. Oh, maksudnya jangan upload lah, kita guna share the yang screen. itu untuk presentation lah. Presentation tu dalam slide kita nak conteng kan. Itu untuk slide. Kalau share the screen, dia masih boleh conteng ke slide kita? Boleh jugalah. Boleh conteng. Slide boleh conteng. Kalau upload presentation lah. Kalau guna upload presentation. Kalau slide boleh conteng, tapi kalau share screen tu kita tak boleh conteng. Mungkin kita ada software yang kita boleh conteng sendiri lah dekat share screen tu. Maybe kita share screen yang boleh whiteboard lah, whiteboard screen kan. Microsoft whiteboard ke, boleh lah. Okay, alright. Cik Fauzi, lepas tu video yang kita dah record tu kan, kita boleh download tak untuk simpanan? Sepatutnya boleh. Sepatutnya lah, tapi tak jumpa button dia tu. Okay. Dia boleh simpan lah. So boleh tengok lah masa kita bagi set time kan. Mungkin untuk kalau button download tak ada lagi, mungkin kita boleh minta super admin adakan button tu ke. Dia ada button ni sebenarnya ada lagi satu button. Boleh kita ada button statistik, button adalah dekat playback ni. Okay. Presentation. Dah. Dan nak habis dah presentation pun. Ni saya cuba klik yang tadi. Yang dah ada. Ni dapat gambar apa pun dah tahu. Stop lah. Dua participant je tu. Ada lagi pertanyaan? Kita bagi 5 minit lagi pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pancong. Okay. So patutnya lepas ni boleh gunalah CDOS. Kita banyak guna CDOS lah. Okay, so CDOS dan team tu dalam kategori LMS. So lepas ni untuk semester depan mungkin boleh plan daripada sekarang lah, sama ada guna team ataupun guna CDOS. Tapi secara verbalnya kita perlu bermula dengan CDOS dulu lah. Okay, ada lagi pertanyaan? Okay, kita tunggu 2 minit lagi kalau ada pertanyaan. Dengar tak? Dengar. Boleh? Saya nak tanya, kalau terlalu ramai masuk session tu dia akan hang tak? Kerana macam Hello? Ya, pensyarah punya link pun kena tengok jugalah. Dekat pensyarah punya link pun kena tengok jugalah. Line pada pensyarah lah. Sebab kerana I dulu kan, I guna CDOS for online test, online quiz untuk 3 kelas kan, dia akan hang. Students masuk, klik dan loading. So hang tu mungkin kita boleh rujuk kepada admin poli masing-masing lah. Mungkin boleh tengok data dia, masalah. Tak dengar. Saya dengar. Dia boleh rujuk Adik Jamri, I tak dengar suara you. Kena rujuk admin. Maybe kena rujuk admin. Okay, rujuk admin. Sebab saya pun ada cuba lebih 2-3 pun tak ada masalah jugalah. Maybe saya akan extra time 5 minit, 5 minit untuk loading saja, itu je. Maybe okey je untuk. Tapi I buat untuk 1 jam kan, 1 jam loading je. Itu maybe lah, kena check balik. Kena wireless ke apa kan. Itu kena tengok balik. Okey, so ada lagi pertanyaan? Ada 2 lagi pertanyaan ke kalau boleh? Kalau ada? 2 lagi? Sebelum kita tutup sesi ni. Cik Fauzi nak tanya. Ya. BBB ni boleh kita boleh ke buka dia dokumen macam nota ke apa, lepas tu sekali dengan video dalam satu masa yang sama? Boleh.
Kalau ikut kalau yang line punya tu yang betulnya kita boleh separate yang bukan melalui plugin lah. Yang kalau bukan melalui plugin kita boleh separate window. So yang ni kita guna window lah. So maybe window tu boleh pecahkan lah. Minimize satu ataupun reduce dia punya minimize tu kan. Boleh tengok kat situ lah. Ataupun kena ada extra extra yang lain tu, dia ada satu software lain lah kita boleh set. Tak silap saya OBS. Kita boleh guna software yang lain lah pun boleh. Okey. Kita tutup lah. Pertanyaan ke lagi? Satu lagi kalau ada. Macam team pun sekarang kan, perasan tak? Tuan-tuan dah boleh dapat 6 kan? Kalau ikut skrin yang besar dia boleh dapat 9 lah sekarang ni. Dulu 4 saja untuk team. Maybe kita boleh lihat 9 lah nanti. Sekarang ni baru dapat 6 kan? Dia cakap dari sini. Okey, boleh. Hello Encik Jamri. Ya, saya. Okey, saya guna Chiang ni. Saya nak tanya kalau macam mana kalau dia punya pensyarah guna laptop dan pelajar dia guna phone. Untuk BBB ke? Untuk BBB. Okey. So dia pelajar boleh akses ke semua yang kita bagi tu? Cik Fauzi? Sepatutnya okey. Sepatutnya boleh lah sebab dia menggunakan, maksud saya dia kena access by Chrome lah dalam phone tu tersebut. Dia tak boleh guna link lah. Dia guna Chrome. Maksud dia masuk juga melalui CDOS pakai phone. So dia boleh nampak lah. Apa yang nampak di browser tu boleh nampak lah. Dia akan nampak lah. Cuma dia tak boleh macam moderator lah. Moderator mesti guna laptop lebih okey lah sebab kita nak buat editing kan. So kita elok guna tab ataupun lebih besar kan. Lebih size screen pun besar kan. Okey. Saya faham. Okey, masih ya? Okey, so kita tutup pertanyaan ya. Ke ada lagi? Okey, so kita tutupkan sesi kita. So terima kasih kepada Encik Fauzi kerana telah berkongsikan berkenaan tentang Big Blue Button yang terdapat dalam CDOS. Okay.